Kumpulan Penggodam Anonymous Malaysia. Kumpulan Penggodam Anonymous Malaysia. Anonymous Malaysia memberi amaran Hello, selamat datang ke channel Pakcik Info. Satu channel yang memaparkan info-info menarik untuk tontonan semua. Pada episod kali ini, aku nak info sikit pasal satu isu keselamatan yang melanda negara Malaysia ketika ini, iaitu ancaman cyber di mana hacker dari Malaysia sendiri nak hacking atau attack laman web serta database kerajaan Malaysia. Jadi, aku akan menceritakan siapa mereka dan kenapa tiba-tiba nak serang. Dan bagaimana hacker Indonesia juga terlibat secara tidak langsung sehinggakan hacker Malaysia nak attack negara sendiri. Nantikan. Semuanya bermula dari Indonesia, di mana satu video berunsur hinaan pada lagu kebangsaan Indonesia iaitu lagu Indonesia Raya. Lagu ini dikatakan dimuat naik oleh rakyat Malaysia di platform YouTube. Apabila lagu Indonesia Raya ini menjadi viral, ramailah pihak Indonesia tidak berpuas hati dengan negara Malaysia. Dan isu ini menjadi besar sehinggakan hacker Indonesia bertindak untuk menyerang laman web Malaysia. Tetapi Indonesia macam menjadikan ini sebagai alasan untuk terus memarahi Malaysia. Kerana satu orang yang tak sensitif, semua orang Malaysia terkena tempias. Bak kata pepatah, kerana nila setitik, rosak susu sebelanga. Apa-apa pun, disebabkan itu, hacker Indonesia terus attack negara Malaysia. Tetapi, hacker Malaysia pula berdiam sahaja. Hacker Indonesia tak berhenti dan terus attack website Malaysia dan satu website tentera. Angkatan Tentera Malaysia ATM mengesahkan berlaku serangan cyber terhadap rangkaian data miliknya semalam. Angkatan Tentera Malaysia ATM, di mana ATM mengesahkan bahawa portal rasmi miliknya telah digodam. Disebabkan aktiviti hacking ini telah berlanjutan, pihak tentera telah pun mengambil tindakan berjaga-jaga. Walaupun begitu, hacker Indonesia berjaya untuk hack laman web tersebut. Tetapi mereka cuma berjaya hack page depan atau front page website itu saja. Jadi belakang website seperti database dan data-data penting tidak dihack. Mungkin kerana mereka cuma masuk dan membuat infamous sedikit untuk mencacatkan laman web Angkatan Tentera Malaysia ATM. Mengikut laporan, hacker Indonesia semasa mereka membuat defacement, mereka telah meletakkan gambar-gambar yang tak sepatutnya di laman web Angkatan Tentera tersebut. Dan benda ini menghina tentera Malaysia. Hacker dari Malaysia dah tak berdiam lagi setelah banyak website-website Malaysia telah dihack. Kemudian, hacker Malaysia attack satu website saja pada masa itu. Tapi, ini adalah website yang besar, iaitu website Tentera Indonesia. Dan masa nak hack, hacker Malaysia tak buat macam hacker Indonesia, iaitu page attack page dan buat defacement. Tidak. Mereka pergi lebih dalam lagi. Maksudnya, masa hack itu bukan setakat page depan sahaja, tetapi bahagian dalam iaitu back-end pun telah dihack sehinggakan database Tentera Indonesia terbongkar. Jadi, segala nama, pangkat, maklumat tentera telah diketahui oleh hacker ini. Dan dengan maklumat yang ada itu, hacker Malaysia memberi pula amaran yang mereka akan membongkar segala data yang berjaya dicuri supaya hacker Indonesia menghentikan operasi mereka untuk hack laman web Malaysia. Satu peperangan cyber antara dua negara meletus. Hacker Indonesia menghacking website dari negara Malaysia dan hacker Malaysia yang dulu diam, kini mereka pun melancarkan serangan. Dan ianya berterusan. Ancaman cyber ini mungkin kita tak nampak bahayanya. Tapi apabila hacking ini dibuat, data-data boleh terbongkar. Semasa mereka berperang, kena faham bahawa mangsa sebenarnya adalah kita. Kerana data yang terbongkar bukan data hacker tu. Jadi, tak ada kebaikan pun bagi aku bila hacker Malaysia lawan dengan hacker Indonesia. Dalam pada tu, siasatan telah dibuat oleh kedua pihak iaitu Polis Malaysia dan Polis Indonesia. Dan dalam siasatan itu, PDRM menjumpai video parodi yang menghina Indonesia Raya itu bukanlah dicipta oleh rakyat Malaysia. Sebaliknya, ia digubah sendiri oleh rakyat Indonesia sendiri. Malaysia tidak mengkutuk Indonesia. Ini adalah satu salah faham yang telah berlaku kepada peperangan cyber antara dua negara. Selepas itu, penjerang yang sebenar pun telah pun ditahan oleh pihak polis untuk siasatan.
orang yang bertanggungjawab dalam menyebarkan video ni telah pun ditangkap. Semua yang berlaku adalah satu salah faham. Indonesia menuduh Malaysia sebab, yalah kan, takkanlah yang menghina adalah rakyat Indonesia, mestilah orang Malaysia kan. Tapi bukan. Dan salah faham ini selesai. Dan sekarang aktiviti hacking antara dua negara ni nampaknya macam sudah slow sedikit. Jadi boleh katalah yang hacker Malaysia dan hacker Indonesia dah pun berdamai. Sekarang ni, isu keselamatan bukan lagi datang dari Indonesia, tetapi dari negara kita sendiri iaitu Malaysia. Salah betul. Satu isu baru nak settle. Mai pula isu baru. Ancaman ini adalah datang dari negara kita sendiri, di mana satu kumpulan hacker dari Malaysia iaitu Anonymous Malaysia yang telah melihat keselamatan negara kita yang lemah disebabkan digodam oleh hacker Malaysia. Kini, mereka pula mengeluarkan ancaman untuk menyerang Malaysia. Satu video telah dikeluarkan oleh mereka. Aku akan tunjuk sebuah sedikit footage video itu untuk korang. Greeting Malaysian. We are Anonymous Malaysia. This is a message to Government of Malaysia. Your security system is low. All data may be leaked. This can cause unwanted hackers selling all information. The issue is there have been many cases of all Malaysia data telco has been hacked, more over 46 million until now. Why scam cases continue to rise and what is being done about them. Armed Forces website has been hacked and many more. Cause of government did not support and developer team don't take ownership of their code. They don't actively seek to grow their abilities, they're not curious about new horizons, and they're unwilling to recognize and learn from their mistakes. It had been a long time, we are silent. It's time open your eyes. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Okay, berdasarkan video tu, korang boleh tengoklah. Salah satu sebab mereka mengeluarkan amaran itu adalah disebabkan website tentera Malaysia yang telah dihack baru-baru ini. Selain daripada itu, mereka ada juga menyentuh tentang telco yang telah dihack tetapi tiada apa-apa tindakan dibuat oleh kerajaan untuk improve keselamatan cyber negara. Video ini dipost dari page Facebook dipercayai page milik Anonymous Malaysia. Ops Wake Up 21 adalah nama yang diberi oleh kumpulan hacker tersebut. Tujuannya adalah untuk memberi kesedaran bagi memperbaiki tahap keselamatan negara dari segi keselamatan cyber. Perkara ini tidak diambil ringan oleh pihak kerajaan Malaysia, terutamanya MKN, iaitu Majlis Keselamatan Negara. Kenapa mereka tidak mengambil ringan isu ini adalah kerana isu ini adalah merupakan isu keselamatan negara dan merupakan isu yang penting. Dan satu lagi sebab adalah reputasi kumpulan Anonymous itu tersendiri. Sebelum ni, website negara Malaysia pernah dihack oleh Anonymous Malaysia. Jadi disebabkan itu, kerajaan Malaysia bertindak balas. Sebelum ni, Anonymous pernah bersuara masa isu Najib. Today, we are confronting you, Dato Sri Haji Muhammad Najib and Tan Haji Abdul Razak to declare duel and challenge. Tapi setelah itu, diam tanpa berita dan selepas 5 tahun, mereka kembali lagi. Ancaman yang dikeluarkan oleh mereka sebenarnya diambil serius oleh pihak kerajaan. Mengikut laporan, sebanyak 1.8 bilion akan digunakan untuk mengatasi ancaman cyber dari kumpulan tersebut. Menerusi laman web MKN, notis telah dikeluarkan bagi mengatasi masalah ini. MKN juga kini bekerjasama dengan pihak polis bagi membantu mereka dalam menangani ancaman cyber tersebut. Dari sini kita boleh tengoklah usaha kerajaan untuk mengelakkan dari dihack. Tapi persoalannya, adakah ia akan berterusan? Adakah Anonymous masih akan serang page website negara? Dan keselamatan website negara, berapa lama page tu boleh bertahan dari kena hack? Kita kena tahu, meningkatkan keselamatan page ni tidak murah. Tapi ini adalah satu keperluan yang perlu diambil. Sebab data kita adalah satu benda yang berharga dan perlu dijaga. Dan satu perkara lagi, jika ancaman hacking ni sudah reda, adakah page website ini akan kembali menjadi lemah? Adakah usaha untuk tingkatkan keselamatan adalah satu usaha yang berterusan? Anonymous ni walaupun niat mereka ni baik, iaitu menyedarkan kerajaan supaya meningkatkan keselamatan cyber, tetapi niat tidak menghalalkan cara. Aktiviti hacking jika dilakukan tanpa kebenaran
adalah satu jenayah. Ini bermaksud sekiranya mereka yang melakukan hack ke atas laman web berjaya dikesan, mereka akan ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Kerana keyword dia dekat sini adalah hacking tanpa kebenaran, iaitu illegal hacking adalah jenayah. Cuma bezanya, mereka ni juga pandai menutup jejak dan susahlah kita untuk menangkap Anonymous ni. Apa-apa pun, terima kasih kerana menonton video ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Alright, bye. Jumpa lagi.